KPM. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama kita dalam Sembang Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan alhamdulillah untuk hari ini kita nak teruskan bersama sembang santai perbincangan kita untuk tahu berkenaan dengan pertandingan kemahiran sukan MSSM ataupun Majlis Sukan Sekolah Malaysia secara dalam talian. Ini sangat-sangat luar biasa sebab saya difahamkan ini adalah julung-julung kali pertama kali diadakan pertandingan kemahiran sukan secara dalam talian, dan yang paling penting saya kena percaya ini bagi mengutamakan keselamatan dan juga menyahut saranan pihak kerajaan dalam nak memastikan diri kita walaupun berdepan pandemik COVID-19 tetapi tidak menjadi halangan untuk kita terus aktif dan juga kita terus bertenaga dengan adanya pertandingan kemahiran sukan sebegini. Dan untuk hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa kita ada Encik Halim Saad, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan, Bahagian Sukan Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Encik Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Encik Halim? Sihat Encik Halim? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Encik Azhar okey? Alhamdulillah sihat. Baik. Nampak Cik Halim bertenaga, nampak Cik Halim bersemangat. Kena pula dengan apa yang kita nak borakkan ataupun kita nak sembangkan berkenaan dengan pertandingan kemahiran sukan MSSM secara dalam talian ni. Cik Halim, mungkin untuk awal ni Cik Halim nak tahulah bagaimana boleh tercetusnya idea, bagaimana boleh dapat idea nak melaksanakan pertandingan kemahiran sukan secara dalam talian ni Cik Halim. Baik, terima kasih Cik Azhar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Yang pertama sekali kepada semua penonton, hadirin yang mengikuti rancangan Sembang Didik pada tengah hari ini, bagi pihak Bahagian Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia, saya merakamkan ucapan berbanyak terima kasih dan tahniah di atas komitmen tuan-tuan untuk bersama kita dalam sesi lebih kurang setengah jam ini untuk kita bicarakan tentang pertandingan sukan MSSM secara dalam talian. Okey, sedikit sebanyak latar belakang bagaimana tercetusnya idea untuk kita laksanakan pertandingan ini apabila negara kita, khususnya yang kita semua sedia maklum, bahawa telah dilanda pandemik COVID-19 pada tahun 2020. Jadi hasil daripada kekangan dan juga ketidak dapat untuk kita melaksanakan aktiviti sukan secara bersemuka pada tahun 2020 sepanjang tahun, kita langsung tidak dapat melaksanakan aktiviti bersemuka. Jadi atas dasar itu, di pihak unit MSSM khususnya, kita telah merancang untuk melaksanakan program-program yang berbentuk secara dalam talian bagi memastikan kelangsungan aktiviti sukan ni yang melibatkan atlet murid kita. Yang mana mereka ini telah pun dalam tempoh 1 tahun tidak dapat melaksanakan aktiviti fizikal khususnya, hanya menghabiskan masa di rumah melakukan aktiviti PDPR di rumah. Jadi kita rasa ada keperluan untuk melaksanakan aktiviti secara fizikal ini bagi memastikan kelangsungan kemahiran atlet murid kita yang sedia ada. Maksudnya kita nak pastikan dewan tidak tertinggal dengan kemahiran yang dewan dah sedia ada. So kita nak pastikan pertandingan ataupun kemahiran itu dapat dilontarkan, ditunjukkan dan diadakan latihan secara berterusan. Jadi atas dasar itu kita telah mengadakan beberapa siri perbengkelan, perbincangan, mesyuarat dan sebagainya untuk menetapkan hala tuju dan apakah kaedah yang terbaik. Dan kita rasa cadangan untuk mengadakan pertandingan secara dalam talian ini adalah alternatif terbaik untuk memastikan kelangsungan dan kelestarian atlet murid kita dalam bidang sukan. Di samping memastikan atlet murid kita ini sentiasa cergas, sentiasa sihat dengan aktiviti-aktiviti fizikal, dan yang paling penting ialah apabila kita melaksanakan program seumpama ini dapat membantu sedikit sebanyak untuk murid kita ni mencapai ataupun mendapat dari segi pemarkahan pentaksiran aktiviti jasmani dan sukan ataupun PJSK. Yang mana ini menjadi satu keperluan apabila murid-murid kita ini melangkah masuk, contohnya murid tahun 6
melangkah masuk ke sekolah Tingkatan menengah satu. tingkatan 1. Baik. Dan murid-murid tingkatan 5 melangkah masuk ke universiti. Baik. Jadi markah ini amat perlu untuk murid-murid kita bawa Baik. untuk ke masa yang hadapan. Baik, itu dia. Kalau kita tengok gerak kerja yang cukup teliti dan sangat baik dalam nak memastikan kesihatan murid-murid dan juga dapat beraktiviti Cik Alim. Kalau kita tengok ialah macam Cik Alim sebut tadi, bermula daripada 2020 lagi, semuanya mungkin kita agak terkesan dari sudut aktivitinya tidak boleh nak buat aktiviti luar, dan ini bertepatan dengan apa yang saya ingat, akal yang cerdas terletak pada tubuh badan yang sihat. Betul. Okey. Mungkin tadi kita dah tahu sedikit berkenaan dengan latar belakang dan bagaimana tercetusnya idea pertandingan kemahiran sukan secara dalam talian ni dari sudut objektifnya, Encik Halim. Mungkin Encik Halim boleh kongsikan objektif diadakan program pertandingan kemahiran sukan MSSM secara dalam talian, Encik Halim. Okey, secara khususnya objektif pertandingan ini dilaksanakan adalah yang pertamanya kita nak bagi peluang kepada atlet murid kita, yang mana kalau Cik Azhar tahu Baik. bahawa kejohanan MSSM ini merupakan kejohanan yang paling tinggi, Ya. yang paling prestij di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya. Yang mana setiap tahun saban tahun atlet murid, ibu bapa, guru-guru sentiasa menunggu. Ya. Menunggu pertandingan bila MSSM ni akan dilaksanakan. Jadi secara tidak langsung bila kita laksanakan pertandingan walaupun secara dalam talian, Ya. tetapi memberi peluang dan ruang kepada atlet murid kita mewakili sekolah, mewakili daerah, mewakili negeri ke peringkat kebangsaan sekiranya mereka terpilih. Ya. Sekiranya mereka mencapai pencapaian yang terbaik di peringkat negeri. Itu antaranya. Dan yang kemudian yang keduanya, kita nak memastikan bahawa murid-murid kita di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ini sentiasa aktif, sentiasa cergas, bagaimana yang Cik Azhar cakap tadi. Ya. Badan yang cerdas, Akal yang cerdas. akal yang cerdas Daripada tubuh badan yang sihat tadi. Ya. Jadi kita nak memastikan murid-murid kita ini sentiasa cergas, melaksanakan aktiviti fizikal, tetapi kita tidak mengabaikan aspek keselamatan. Ya. Dalam tempoh COVID-19 ini, kita tidak mengabaikan aspek keselamatan. Yang Ya. mana pelaksanaan aktiviti ini boleh dilaksanakan di kawasan rumah Ya. ataupun di kawasan-kawasan yang bersesuaian, yang selamat. Ya. Okey. Baik. Dan yang ketiganya, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, ialah penglibatan atlet murid kita ini akan membantu mereka untuk mendapatkan pengiktirafan ataupun pemarkahan PAJSK, Baik. bagi membantu mereka ke peringkat yang seterusnya dalam pendidikan mereka. Itu antara objektif-objektif yang kita garapkan Ya. dalam melaksanakan, dalam kita memastikan pertandingan ini dijalankan. Baik, itu dia. Dan saya sangat teruja dengan apa yang Encik Halim sebutkan sebentar tadi, dan seketika nanti saya nak tahu dari sudut pelaksanaannya. Saya agak teruja bila dengar pertandingan kemahiran sukan, semua orang sedia maklum, tapi secara dalam talian ini yang luar biasa. Kita nak tahu seketika nanti pelaksanaannya bagaimana. Kita jumpa seketika nanti dalam Sembang Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sembang Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita masih lagi meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan pertandingan kemahiran sukan MSSM ataupun Majlis Sukan Sekolah Malaysia secara dalam talian. Tadi kita dah tahu dah berkenaan dengan latar belakangnya Encik Alim dan juga bagaimana tercetusnya idea pandemik COVID-19 ini menjadikan kita lebih kreatif dalam nak melaksanakan sesuatu perkara. Dan tadi saya ada tinggalkan satu soalan kepada Encik Alim. Kita tahu dan saya sangat teruja sebenarnya kita dengar secara pertama kali dan julung kalinya pertandingan kemahiran sukan secara dalam talian ini diadakan. Bagaimana pelaksanaannya tu, Cik Alim? Okey, baik. Bila bercakap tentang pelaksanaan pertandingan secara dalam talian ini, berikutan daripada beberapa siri perbincangan dan mesyuarat, apabila di kemuncaknya kita telah mengangkat cadangan ini untuk kelulusan di peringkat pengurusan tertinggi KPM. So, apabila kita telah mendapat mandat tersebut, kita telah merancang bersama dengan kita punya pemegang taruh, iaitu di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, yang mana diwakili oleh Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri. Kita telah membincangkan tentang kaedah pelaksanaan dari segi teknikal, pelaksanaan program tersebut. Jadi apabila telah mencapai kata sepakat,
pelaksanaan program ini kita laksanakan bermula daripada peringkat sekolah. Ya. Okey, bermula daripada peringkat sekolah, kemudian pergi kepada peringkat daerah, peringkat negeri, seterusnya ke peringkat kebangsaan. Jadi kaedah pelaksanaan itu bergantung kepada sukan-sukan. Baik. Okey, contohnya sukan-sukan yang memang menjadi pilihan ramai. Ya. Contoh sukan olahraga, bola sepak, bola jaring yang sudah tentu menjadi pilihan ramai atlet murid kita. Ya. So diadakan bermula daripada peringkat sekolah. Okey, daripada sekolah, kemudian yang menang di peringkat sekolah akan mewakili sekolah ke peringkat daerah. Baik. Okey, Jadi kalau kita tengok sekarang ni yang tertera di skrin juga, adakah ini antara pelaksanaannya juga Cik Alim? Ya. Ini maksudnya kemahiran ini. Okey, pelaksanaan kemahiran ini bermula daripada sekolah, kemudian apabila dia menjadi pemain ataupun atlet yang terbaik di peringkat negeri. Baik. Okey, kita tetapkan 5 peserta terbaik di peringkat negeri akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. So kalau kita tengok dari segi matematiknya, kita ada 5 peserta untuk satu kategori. Contohnya kalau sekarang ni kategori perempuan bawah 18 menimbang bola. Okey, kita ada 5 peserta daripada seluruh setiap negeri. Darab dengan 16 state, kita ada lebih kurang 80 penyertaan. Baik. Okey, 80 penyertaan. 80 video ini yang akan dihantar ke peringkat kebangsaan untuk proses penjurian. Baik. Okey. Ini kalau kita tengok bagaimana antara pelaksanaannya Cik Alim, walaupun kita kata secara dalam talian, tetapi tidak menjadi halangan ataupun tidak menjadi alasan untuk tidak meriahnya pertandingan kemahiran sukan ini. Baik, Cik Alim, kita nak tahu dari sudut tadi Cik Alim ada sebut serba sedikit berkenaan jenis sukan yang terlibat. Mungkin kalau boleh dikongsikan. Kita tahu kalau MSSM kebiasaannya sebelum pandemik banyak kategori sukan yang dipertandingkan dan semuanya menjadi idaman murid-murid daripada seluruh negara, Cik Alim. Jadi mungkin untuk secara dalam talian ni bagaimana, Cik Alim? Okey, betul Cik Azhar. Kalau dalam situasi normal biasa, memang kita akan laksanakan semua 24 jenis sukan yang ada di dalam kalender MSSM. Okey, dan dalam konteks sukan dalam talian ini juga, kita tetap melaksanakan semua 24 jenis sukan. Baik. Okey, 24 jenis sukan tu kita laksanakan. Contohnya sukan dan sukan-sukan yang kita laksanakan di peringkat kebangsaan ini bukan di bahagian sukan yang mengelolakan, tapi kita melantik Jabatan Pendidikan Negeri untuk mengelolakan kejohanan-kejohanan secara dalam talian ini sebagaimana kita buat untuk normal biasa. Baik. Okey, contohnya kalau kata di Perlis sukan tenis. Baik. Okey, di Kedah badminton dan memanah. Kemudian Pulau Pinang pelayaran dan juga squash. Baik. Perak akuatik dan softball. Selangor bola keranjang dan juga bola sepak. Kuala Lumpur catur dan juga gym rama. Putrajaya bowling dan juga mentah desa. Negeri Sembilan olahraga, Melaka hoki dan kriket. Baik. Johor rugby dan juga bola tampar, Pahang bola jaring dan juga golf. Kemudian Kelantan bola baling pimpong, Terengganu sepak takraw dan akhir sekali Sabah kita hantar satu game ke Borneo lah, iaitu gimnastik artistik. Gimnastik artistik. Jadi pengelolaan ini oleh negeri yang kita lantik tersebut. Jadi keputusan pemenang tadi dia akan dihantar kepada Sekretariat MSSM untuk kita umumkan dalam tempoh yang terdekat. Dari sudut kategori umurnya bagaimana, Cik Alim? Okey, untuk kategori umur juga kita kekalkan sebagaimana yang biasa berdasarkan peraturan AM MSSM yang sedia ada. Kita kekalkan kategori bawah 12 tahun lelaki dan perempuan, kategori bawah 15 tahun lelaki dan perempuan, dan kategori 18 tahun lelaki dan perempuan. So untuk maksimum sesuatu jenis sukan tu akan ada 6 kategori. So kalau 6 kategori kali dengan 80 tadi, kita ada lebih kurang 480 video untuk dijurikan. Oleh juri-juri profesional yang kita lantik. Bukan jumlah yang sedikit untuk satu sukan. Ya, itu dia, untuk satu sukan dengan lebih kurang 400 video penyertaan dihantar. Itu kalau kita tengok dari sudut kategori umurnya mungkin tidak ada beza lah dengan sebelum-sebelum ini. Sama sahaja seperti yang Cik Alim sebut. Tapi dari sudut penjuriannya, Cik Alim, kalau kita tengok pelaksanaannya dah berbeza dengan MSSM yang sebelum adanya pandemik. Jadi dari sudut penjurian adakah perbezaan yang ketara? Bagaimana, Cik Alim? Okey, dari segi penjurian, kalau normal biasa, pertandingan secara bersemuka, pengadil kita lantik dan dia terus mengadili perlawanan. Tetapi berbeza dengan kaedah secara dalam talian ini, yang mana Cik Azhar cakap tadi, memang julung-julung kalinya menjadi cabaran pada kami sebenarnya untuk
mencari satu solution, satu kaedah penjurian secara dalam talian yang mana kita tak pernah buat sebelum ini. Kecuali ada sukan-sukan yang memang dilaksanakan yang biasa dijalankan dalam talian, contohnya permainan catur memang kita laksanakan secara dalam talian dan boleh dilaksanakan, dan juga gym rama yang mana kita boleh menilai atlet tersebut melalui tontonan video. Tetapi bagi sukan-sukan lain memang kita tak pernah laksanakan. Jadi itulah kita lantik kita punya juri ataupun panel penilai, dan juri ini kita berikan taklimat khusus. Contohnya kalau dalam sukan bola sepak, kita jemput profesional freestyler Malaysia untuk bagi taklimat macam mana kita nak juri kemahiran kreatif dalam bola sepak tersebut. Apa kemahiran yang boleh kita nilai, bagaimana pemarkahan yang kita boleh berikan. Dan setiap game ini, setiap sukan MSM ini, di pihak teknikal telah mewujudkan satu rubrik pemarkahan. Bagaimana untuk kita menilai kemahiran dan diberi markah supaya akhirnya kita akan mencapai dia punya keputusan-keputusan tersebut. Ya, itu dia. Sangat-sangat terperinci perancangannya dan juga pelaksanaannya. Saya yakin dan percaya sebenarnya mungkin semua murid-murid daripada seluruh negara akan sangat teruja dengan pertandingan kemahiran sukan ini, dan yang pastinya akan rasa sangat-sangat seronok dengan anjuran pertandingan sukan yang julung-julung kali diadakan ini. Dan seketika nanti Cik Alim, kita nak tahu juga bagaimana penyertaan dari seluruh negara, berapakah jumlah pesertanya, dan juga mungkin sebagai penghargaan juga Encik Alim kepada murid-murid yang turut serta seketika nanti. Baik, anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sembang Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sembang Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita membincangkan berkenaan dengan pertandingan kemahiran sukan MSSM secara dalam talian. Kita masih bersama dengan tetamu istimewa kita, Encik Halim Saad, selaku Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan, Bahagian Sukan Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, Encik Halim, tadi kita dah tahu berkenaan dengan konsep penjuriannya untuk pertandingan kemahiran sukan ini. Bagaimana dari sudut penyertaan dari seluruh negara, Encik Halim? Untuk yang julung-julung kalinya ini, kalau kebiasaan normal biasa kita akan pergi mencapai lebih kurang dalam 13 atau 14 ribu penyertaan murid. Tetapi untuk dalam keadaan pandemik dan juga kejohanan dalam talian ini, untuk tahun ini penyertaan maksimum ataupun penyertaan keseluruhan murid-murid kita ialah seramai lebih kurang 9,000 orang atlet dan juga 3,000 penyertaan pegawai-pegawai pasukan ataupun guru-guru. Jadi keseluruhannya lebih kurang dalam 12,800 orang yang terlibat dalam kesemua 24 sukan MSSM ini. Jadi kita tengok perbezaannya tak banyak sangat, Cik Alim, berbanding yang sebelum-sebelumnya. Masih lagi terus orang kata apa, mendapat sambutan dalam kalangan murid-murid untuk terus orang kata apa, memasuki ataupun memenangi pertandingan kemahiran sukan yang dianjurkan julung-julung kalinya ini. Baik, dari sudut penghargaan untuk murid-murid yang menyertai pertandingan ini, Cik Alim, bagaimana Cik Alim? Untuk penghargaan ini dia ada sedikit perbezaan. Kalau biasa kita akan bagi hadiah sampai tempat ketiga, Johan, naik Johan dan ketiga, gold, silver dan bronze. Tetapi pelaksanaan aktiviti ataupun pertandingan secara dalam talian ini, kita berfokus kepada kemahiran individu. Jadi pihak pengurusan ataupun pihak teknikal telah bersetuju kita untuk perluaskan dari segi penghargaan. Daripada 3 pemenang, kita lebih luaskan dia punya tu kepada 5 orang pemenang. So dia akan dapat tempat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan ini juga kita mengambil kira pengiktirafan PJSK tadi. Sebab markah pencapaiannya daripada tempat pertama hingga tempat kelima di semua peringkat lah, peringkat negeri, kebangsaan dan sebagainya. Jadi atas dasar itu kita perluaskan supaya lebih ramai atlet kita mendapat pengiktirafan untuk itu. Dan selain daripada atlet, jurulatih ataupun guru-guru juga kita berikan pengiktirafan. Contohnya penyertaan mereka dalam ataupun penglibatan mereka dalam persediaan pasukan, dalam latihan murid-murid tersebut.
Jadi kita sediakan sijil penghargaan kepada guru-guru kita ini. Baik, itu dia dari sudut penghargaan. Sungguh menarik kalau sebelumnya ada pandemik MSSM, sebelum pandemik tiga tempat sahaja yang diberikan penghargaan, Ya. manakala untuk julung-julung kadi diadakan secara dalam talian ditambah lagi 2, jadi menjadikan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 5 tempat penghargaan yang diberikan daripada Johan sehinggalah tempat ke-5. Baik Encik Alim, dan sudah tak sedar kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan dalam Sembang Didik TV KPM ni Encik Alim, dan mungkin sebagai akhirnya Encik Alim, sebagai rumusan kita, mungkin harapan Encik Alim mewakili KPM sendiri dalam pelaksanaan program-program yang dianjurkan, sebagai contoh pertandingan kemahiran sukan ini. Okey, baik. Untuk pelaksanaan pada tahun ini kita berharaplah. Ya. Kita berharap dengan adanya bakat-bakat ataupun pemenang-pemenang dalam kemahiran yang kita laksanakan ini, sedikit sebanyak memberi asas untuk kita memilih atlet yang terbaik bagi kita tawarkan ataupun kita cadangkan untuk kemasukan ke sekolah sukan Malaysia kita. Baik. Okey, berdasarkan kemahiran, apabila kita menilai dari segi kemahiran yang mereka tonjolkan melalui video-video yang dihantar itu, kita dapati bahawa atlet ini bukan sebarangan atlet. Ya. Maksudnya memang talented dan mereka melakukan latihan secara berterusan supaya mencapai satu tahap yang pada kita adalah yang sangat tinggi. Ya. Jadi harapan kita agar kejohanan ini dapat dilaksanakan pada tahun-tahun akan datang, bergantung pada situasi. Ya. Dan dalam masa yang sama juga kita sama-sama mendoakan agar pandemik ini akan hapus daripada bumi Malaysia, agar kejohanan MSSM kita dapat kembali kepada norma biasa, Ya. dengan mematuhi SOP ataupun norma baru dalam Ya. pelaksanaan pertandingan sukan MSSM. Jadi itu harapan. Dan yang terakhirnya Cik Azhar, kalau boleh Ya, Cik saya ambil Alim. kesempatan sedikit untuk Silakan, Cik Alim. merakamkan penghargaan kepada semua pengarah pendidikan ataupun pengurusan tertinggi KPM, Ya. semua pengarah Jabatan Pendidikan Negeri dan warga JPN, Setiausaha Agung MSS Negeri, PTPS MSSM, penyelaras sukan di bahagian sukan, seluruh jawatan kuasa pengelola kejohanan, pihak Nestle, produk khususnya Milo yang banyak memberi bantuan ataupun penajaan dari segi hadiah, medal dan sebagainya, ibu bapa, para atlet yang bersungguh-sungguh dalam terlibat dalam pertandingan ini. Baik. Dan juga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung bagi memastikan pertandingan kemahiran sukan MSSM tahun 2021 berjalan dengan lancarnya. InsyaAllah jika tidak ada aral melintang, keputusan rasmi bagi semua sukan akan diumumkan di hujung bulan Oktober ini. Di penghujung bulan Oktober ini, insyaAllah melalui Didik TV KPM juga. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Alim Saad, Ketua Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan, Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian KPM. Saya sangat teruja untuk menantikan keputusan pertandingan kemahiran sukan MSSM secara dalam talian. Sebagai akhir kata, Al-Aqlus Salim fil Jismi Salim. Akal yang cerdas terletak pada tubuh badan yang sihat. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM